SWAT team, come out with your hands. Empat model terkurung di dalam, keluar dengan tangan diangkat. Satu kejadian pecah masuk yang menakutkan, melibatkan seorang model OnlyFans direkam kamera. Apabila seorang lelaki yang didakwa sebagai penghendap muncul di sebuah rumah agam di selatan Florida tanpa dijemput. Teruskan bermain permainan. Dan ia bukanlah rumah agam sesiapa sahaja yang dia pecah masuk. Tidak, ia milik seorang bintang OnlyFans dengan lebih daripada 8 juta pengikut. Sebahagian daripada gadis-gadis itu, sebab mereka hampir seperti selebriti. Jadi dia macam seorang penghendap. Dan macam di TikTok dia kata, saya beli rumah ini. Tapi sebenarnya, dia telah menceroboh masuk ke rumah-rumah. Ini adalah Skandal, dibawakan oleh Law and Crime. Saya, Sierra Gillespie. Media sosial memang agak rumit. Maksud saya, di satu pihak, ia adalah cara yang bagus untuk berhubung dengan orang lain. Bagi setengah orang, ia juga adalah sumber pendapatan mereka. Tetapi, ia juga boleh mempunyai sisi gelap. Seperti apabila sesetengah penonton mengambil langkah yang terlalu jauh, menghendap dan cuba bertemu dengan selebriti pujaan mereka. Dan ini adalah salah satu kisah seperti itu. Ia seperti seorang penghendap. Nampaknya mereka menceroboh masuk ke bilik tidur saya dan memecahkan pintu. Dan penangkapan si penghendap yang dituduh itu juga agak pelik. Saya tak tahu nama saya tak tanya nama awak. Saya tak tahu nama saya. Saya tak tanya nama awak. Orang buat video muzik. Tidak, kami tak buat. Skandal hari ini membawa kita ke Fort Lauderdale, Florida pada Februari 2025 yang lalu. Dan untuk memahami situasi ini sepenuhnya, anda perlu faham dahulu misteri yang ada pada model OnlyFans Sophie Rain. Berasal dari Miami, Florida, Sophie bekerja sebagai pelayan ketika dia mula membuka laman media sosialnya. Pada mulanya, ia hanyalah kerja sampingan, tetapi kemudian ia berkembang dengan cepat. Kini, Sophie mempunyai lebih daripada 8 juta pengikut di Instagram dan merupakan salah seorang model OnlyFans dengan bayaran tertinggi di dunia. Menurut Yahoo News, Sophie memperoleh pendapatan kasar sebanyak 34 juta dolar setahun. Dan by the way, itu sebenarnya jumlah yang agak rendah berbanding apa yang pernah saya lihat dilaporkan. Ada yang mengatakan Sophie menjana lebih daripada 4 juta dolar sebulan sebagai pencipta kandungan OnlyFans. Dan pada Februari 2025, Sophie sedang menyewa sebuah rumah agam Airbnb mewah di Fort Lauderdale, Florida, bersama beberapa rakan. Apabila satu panggilan kecemasan 911 yang mencemaskan diterima. 911 apakah alamat kecemasan itu? Kami perlukan polis. Seseorang telah menceroboh rumah sewa yang kami duduki. Beberapa rakan kami yang sudah berada di rumah sewa itu nampak seorang lelaki yang kami tidak kenal dan tuan rumah pun tidak kenal di sana. Dan dia berada di dalam rumah. Oh, okay. Cermin di pintu belakang pecah. Dia telah pecah masuk ke dalam rumah. Jadi kami ada 2 orang di luar yang merupakan sebahagian daripada kumpulan kami. Tetapi lelaki botak itu, berada di dalam rumah yang telah dipecah masuk. Dia masih berada di dalam rumah. Dan dia mendakwa bahawa dia telah membeli rumah itu, tetapi itu tidak benar. Dan dia jelas telah pecah masuk ke dalam rumah itu. Dia kata, apabila penggera berbunyi malam tadi, Dia tidak menerima panggilan polis. Jabatan Polis Fort Lauderdale tiba di tempat kejadian dan mendengar daripada mereka yang menyewa rumah itu. Kami adil untuk ladang kami. Kami tiada di rumah selama beberapa hari dan pintu kaca pecah serta ada sesuatu di dalam. Seorang budak. Ya, seorang. tapi macam, baiklah. Dia mungkin dalam umur 20-an ya. Apa rupanya? Ya, dia suka ke sana. Korang kenal dia tak? Dia seorang penghendap. Tapi siapa? Baiklah. Kalau macam tu, korang kenal dia sebab dia pernah masuk rumah ni sebelum ni. Bukan rumah ni, rumah lain sudah tentu. Jadi awak pernah nampak dia sebelum ni? Macam di TikTok. Ya. Macam, tak. Kami tak tahu yang dia dah pecah masuk rumah orang. Tapi macam, beberapa gadis tu sebab mereka hampir macam selebriti. Jadi dia macam penghendap. Dan macam di TikTok, dia kata, saya beli rumah ni. Tapi sebenarnya, dia dah pecah masuk rumah orang. Okey. Jadi siapa pemilik rumah tu yang akan datang sekarang? Saya rasa macam tu. Pos tu, saya rasa macam tu. Entahlah, saya tak tahu. Korang ada cakap dengan dia tak? Bukan kami secara peribadi, tapi untuk orang lain yang bersama kami di Airbnb tu, mereka dah maklumkan dan kemudian mereka hubungi korang. Jadi saya rasa kita kena hubungi mereka. Dan kami tak tahu sama ada mereka akan datang sekarang atau berapa lama mereka akan ambil masa. Jadi setakat yang kami tahu sekarang, ada seorang dalam tu. Seorang saja. Budak kulit putih, botak, Rambut gelap. Awak tahu dia ada di mana? lebih kurang. Atau di tempat lain? Dia berkelakuan pelik dan kami terliru. Jadi kami nampak dia kunci pintu dan kami keluar ke sini dan dia tutup pagar tapi dia kunci pintu. Dia macam pemuntik. Okey, dan awak... Beritahu saya di mana awak berada. Kamu berdua. Saya rindu awak.
Ini seluruh rumah yang awak sewa. Okey. Dan macam mana dia buat? Macam mana korang boleh berhubung dengan dia? Korang datang ke rumah, korang pandu masuk. Macam mana keadaannya? Okey ya, jadi saya buka pintu pagar. Kami tak tahu siapa yang ada di dalam. Saya pergi ke pintu depan dan ada kod, saya cuba ambil kunci. Tapi tak ada kunci. Dan saya nampak seseorang lalu dan saya ingat itu kawan. Tahu tak, saya ketuk pintu dan saya cakap, "Apa khabar bro?" Dia buka pintu dan dia tanya, "Ya, siapa ni?" Saya pula tanya, "Tunggu, siapa awak?" Lepas tu dia cakap, "Saya beli rumah ni." Saya tanya, "Tunggu, awak ada kunci tak?" Saya jadi keliru dan saya pun macam, Selamat tinggal. Apa yang dia patut buat? Pemilik rumah tu ada hubungi awak semula tak? Tak. Ya, itu akan jadi masalah. Tapi sebab itu bukan salah awak. tapi kami masih bertanya pada muka awak. Tak betul. Menarik kasih. Dia cuma cakap Pada tingkap. Itu pintu belakang. Dan pintu belakang ada kaca yang pecah. Macam pintu kaca tu pecah. Tapi sebenarnya tak pecah. Macam mana awak nampak tu? Belum kamu semua tengok. Macam mana awak nampak tu? Awak pusing keliling ke? Hari ini, kami semua akan berkumpul semula di sini. Dan kawan kami baru saja sampai kira-kira 20 minit yang lalu dan bertanya, siapa yang dah sampai? Kami pun jawab, belum ada sesiapa lagi di sana. Sebab kami masih lagi kira-kira 20 minit dari situ dan dia kata ada seseorang di sana. Kami pun telefon tuan rumah dan dia kata sepatutnya tak ada sesiapa di sana. Tapi lelaki itu tetap berkeras yang dia telah membeli rumah itu. Dan tuan rumah kata itu tak betul. Tak ada sesiapa yang beli rumah itu. Sepatutnya tak ada sesiapa di sana sekarang. Dan lelaki itu tetap berkeras yang dia telah membeli rumah itu dan dia tak mahu keluar. Dan nampaknya mereka telah pecah masuk melalui pintu belakang bilik tidur saya. Dan memang jelas di mana kejadian pecah masuk ini berlaku. Itu Zaidia. Memang 100%. Seperti yang dijelaskan oleh kumpulan rakan itu, mereka tahu tentang suspek ini dari media sosial. Tapi siapa yang ada di rumah sekarang? Kawan-kawan saya. Kawan-kawan awak, okey? Adakah mereka nampak sesiapa pecah masuk ke sana atau tidak? Saya rasa tidak. Dia kata dia dah ada di sana sejak malam tadi dan tempat itu memang sudah dipecah masuk. Itu yang dia beritahu. Tunggu, dia dah ada di sana sejak malam tadi. Tapi tak ada sesiapa pun di sana malam tadi. Siapa dia? Kawan awak ke? Bukan, lelaki yang tak dikenali itu. Dia kata dia dah ada di sana sejak malam tadi. Macam mana korang tahu tu? Itulah masalahnya. Di sana dia bercakap dengan kawan-kawan saya yang ada di situ. Dia kata saya tak akan pergi. Ini rumah saya. Saya yang beli. Saya dah ada di sini sejak malam tadi. Faham, saya faham. Okey. Dan ini bukan kali pertama kejadian pecah masuk berlaku juga. Lelaki ini, kamu semua kenal lelaki ini. Dia pernah datang ke rumah lain yang kami duduki sebelum ini. Itulah yang mereka cari. Dia macam penghendap. Ya, okey. Macam mana korang tahu pasal tu? Tunggu. Korang pernah ke? Sebab kami memang buat kandungan media sosial. Kami muat naik hantaran tentang kawasan rumah. Mereka sendiri yang dapat tahu. Mereka sendiri yang dapat tahu. Ya. Orang semua tak tahu nama dia atau apa-apa, nama sebenar dia. Sama ada Pauline atau Connor. Tapi itu saja yang kami tahu. Kami cuma tahu sebab ada orang lain yang duduk di rumah lama tu lepas kami. Dan mereka pun muncul juga dan mereka ada di sana. Jadi dia pun buat macam ni untuk media sosial juga macam Dekat profil mereka atau sesuatu. Dia dah bersiaran di media sosial tapi kami tak tahu. Kami tak jumpa apa-apa. saya tak tahu nama akaun dia. Kami cakap mereka cakap ada sebuah komputer riba. Dia ada di atas bumbung buat perstreaman. Tapi kami tak jumpa apa-apa. Tapi dia cakap benda yang sama pada dia seperti yang dia cakap pada kawan kami. Macam, saya baru beli rumah ni. Ini rumah saya. Dan dia cuba suruh gadis orang lagi tu keluar sebelum ini. Tapi mereka panggil polis dan dia pun pergi. Dan ini sudah dikeluarkan dari bungkusan. Dia yang buka itu. Ya. Saya rasa sebab kami tak ada di rumah, dia cuma ambil dia macam, okey nampaknya kami tak ada di rumah. Jadi kamu semua tak tahu kalau dia ada media sosial ke? Ini milik kamu ke? Kami dah cari merata-rata. Kamu di sebelah sana ke? Tak, kami di satu blok. Boleh saya tengok? Maaf, saya tak nampak. Ya. Apa ini? Yang satu lagi? Blok nombor. Apa ini? Nombor unik 59. Ia hanya lalu sahaja. Saya Chloe. Seseorang panggil saya pergi. Tapi dia tiada di situ. Jadi mereka cuma peminat sekarang. Dia tak tahu kita di mana. Ya. Ya, baik. Kita langsung tahu. Dan kemudian bila kita tunjukkan padanya, Kita macam adakah ini orangnya? Sebab dia pernah buat perkara yang sama pada orang lain di rumah lama kami. Dan dia kata ya, memang nampak macam dia. Jadi macam itulah kami dapat tahu mungkin memang dia. Tapi kami tak pasti juga. Baiklah, okey. Ya, kami ada macam ni satu video di media sosial dan gambar dia ni. Okey, jadi inilah yang kami tengah tengok. Okey, baiklah. Petugas kecemasan menutup jalan di sekitar rumah Agam itu dan berusaha untuk menghubungi lelaki yang didakwa sebagai penghendap ini. ini adalah Jabatan Polis Fort Lauderdale. Saya perlukan anda berdiri di balkoni dan datang ke pintu depan dengan segera. Anda boleh lihat salah seorang pegawai menggunakan drone untuk melihat suspek dengan lebih jelas sehingga sesuatu yang tidak diingini berlaku. Baiklah, dia ada di sini, di kawasan premis ini.
Duduk di dalam bot berbentuk Z yang diperbuat daripada bulu. Sedang bercakap di telefon sekarang. Lelaki kulit putih, baju putih dengan seluar pendek hitam dan topi putih. Tidak mendengar sebarang arahan yang saya berikan. Adakah berada di sebelah Airbnb itu dalam bilik? Ia sudah berlaku. Ia sudah berlaku di Muzik di sini? Ya, sini. Mari kita panggil dia. Adakah dia membaling sesuatu ke arahnya? Apa? Adakah dia membaling sesuatu ke arahnya? Atau ia hanya terputus sambungan? Ia terputus sambungan. Aduh, ingat masalah drone itu? Ia akan muncul semula nanti. Tapi pertama sekali, pegawai-pegawai perlu masuk ke dalam Airbnb itu. Itu dia. Honor, keluar sekarang. Ini adalah jabatan polis Fort Lauderdale. Letakkan bot itu dan 411 sedang menunggu Anda. Empat model telah dikunci. Keluar dengan tangan di atas. 4 model telah dikunci. Fort Lauderdale SWAT team, come out with your hands up. Fort Lauderdale SWAT team. Keluarga tangan di atas. 4 model telah dikunci. Datang ke pintu depan dengan tangan di atas. Saya kata kita tidak. Jangan buat apa-apa dengan pintu garaj. Betul. Apa pendapat awak? Saya kata kita pergi ke tingkat 3 supaya kita boleh lihat sebelum awak main aci sorok. Rakaman itu berakhir di situ dan bersambung semula dengan satu tangkapan. Di atas kepala awak. Jalan ke arah saya. Ya. Dan kemudian awak tukar 2 atau 3 orang di depan. Pergi ke kiri awak. Pergi ke kiri awak kan? Tak apa. Apa yang awak buat? Teruskan naik. Letakkan tangan di atas kepala. Bila awak macam ni, dia kata, Pusing dan membelakangi kami. Frankie, undur sedikit. Mari, undur. Jalan ke arah kami secara mengundur. Marco. Dah kisah anak kedua itu di depan kamu. Letakkan tangan kamu di atas kepala kamu. Marco Swano, ada orang di depan kamu. Dan kemudian, apa yang kamu lakukan? Kekal dalam bot. Saya akan kekal dalam bot. Kamu jangan bergerak ke hadapan ke pantai maksud saya. Memang begitu. Bro, lepaskan itu. Apa? Lepaskan tali itu. Macam tu. Bagus tu. Pegawai kini telah menahan suspek mereka. Ia adalah Connor Litka, berumur 22 tahun. Dan kalau anda terlepas pandang, dia memakai baju yang tertulis Lover, Not a Fighter. Terdapat ramai yang bertindak balas di sini. Jadi, ini satu lagi sudut yang baik semasa dia ditahan. Mari kita pergi. Jangan main-main lagi. Bangun. Letakkan tangan kamu di atas kepala. Jalan ke arah saya. Kemudian, kamu tukar 2 atau 3 orang di hadapan. Pergi ke kiri. Pergi ke kiri kamu. Itu tidak mengapa. Teruskan naik. Letakkan tangan anda di atas kepala. Bila kau betul-betul macam tu, dia kata, bro. Pusing belakang, jauh dari saya. Ya, bro. Frankie masih mati di depan awak. Ayo, undur ke belakang. Devon, jalan ke arah kami secara mengundur. Marco. Jackson mati di depan kau. Ya, Marco yang terakhir. Marco Swanov mati di depan kau. Dan kemudian apa yang kau buat? Semasa mereka meninjau kawasan itu, petugas kecemasan perasan sesuatu yang agak pelik. Bukan sahaja Connor nampaknya berada di Airbnb ini sepanjang malam, dia juga sedang membuat siaran langsung. Dan di sinilah situasi drone itu kembali menjadi perhatian. Adakah dia sedang membuat podcast? Ini milik kita kan? Di mana? Adakah itu milik kita? Sepatutnya begitu. Drone itu? Sepatutnya begitu. Mungkin dia ada di sana. Periksa sama ada dia ada drone-nya. Ada kena. Dengan kau, ada satu di sini. Ya, ambil yang itu. Ya, ambil yang itu. Ini milik kita. Bila dia mendarat, Sebaik sahaja di luar, Connor diperiksa badan dan akhirnya dimasukkan ke dalam kereta peronda. Baiklah. kita akan berbincang, okey? Kau akan buat aku terkejut sebab aku akan seseorang sedang berehat di tempat lain dan kau sepatutnya... Apa yang saya perlukan hanyalah nama awak dan nama keluarga awak. Adakah awak sanggup berikan nama dan nama keluarga awak kepada saya? Baiklah, awak akan dikenakan cas tambahan kerana tidak berbuat demikian. Adakah awak okey dengan itu?
Awak memang tak peduli. Awak tak dapat, awak tak akan dikenakan charge tambahan. Awak faham maksud saya? Dengar sini, kita sedang bercakap dengan hormat di sini. Baiklah, adakah awak sanggup berikan nama awak kepada saya? Baiklah, awak akan dikenakan charge di sini. Baiklah, dia tak mahu berikan namanya. Dan itu hanyalah permulaan Connor berkelakuan agak pelik semasa ditahan. Saya tak tahu nama saya. Baiklah. Ini berterusan. Untuk beberapa ketika, Connor enggan memberikan namanya, malah mengatakan dia tidak tahu namanya. Tetapi tidak lama kemudian, obsesinya beralih kepada ubat yang dia dakwa perlukan. Saya perlukan beg ubat saya. Saya perlukan beg ubat saya. Pernahkah anda ditangkap sebelum ini atau bagaimana? Saya perlukan beg ubat saya. Pernahkah anda ditangkap sebelum ini? Anda faham bahawa jika kami tidak tahu nama anda, kami tidak dapat memberikan sebarang ubat kerana kami mahu pastikan anda adalah orang yang betul. Kami akan berikan ubat itu. Betul? Saya tidak tahu nama saya. Berapa umur awak? Saya tidak tahu nama saya. Berapa umur awak? Saya tidak tahu nama saya. Berapa umur awak? Saya perlukan beg ubat saya. Berapa umur awak? Ia terjatuh dari poket saya. Teruskanlah main-main. Saya tak tahu nama saya. Saya perlukan beg ubat saya. Ia terjatuh dari poket saya. Baiklah. Saya tak tanya nama awak. Saya seorang detektif. Saya tak tahu nama saya. Saya tak tanya nama awak. Saya tak tahu nama saya. Saya tak tanya nama awak. Itu saja. Kenapa awak kata awak tak tahu nama awak kalau saya tak tanya nama awak? Saya perlukan beg ubat saya. Awak nak bercakap dengan saya? Saya perlukan beg ubat saya. Awak nak bercakap dengan saya? Ya. Baiklah, saya akan bacakan beberapa putera kepada awak. Jadi, Connor telah dibacakan hak Miranda dan bersetuju untuk bercakap. Tetapi, dia tidak benar-benar fokus pada topik. Korang buat video muzik ke? Apa? Korang buat video muzik ke? Tidak, kami tidak buat. Korang akan buat satu? Walaupun begitu. Dia untuk lagu Grammy. Okey. Connor terus mengamuk. Lelaki sialan. Ini memang sialan. Ini memang diskriminasi, bro. Ini memang diskriminasi di sini. Ini memang diskriminasi di sini. Ini hanyalah diskriminasi di sini. Saya nak barang-barang saya balik. Saya perlukan barang-barang saya semula. Saya perlukan barang-barang saya semula. Ya, kami akan pergi. Connor terus saja bercakap perkara mengarut, sejujurnya, sebelum dia akhirnya dibawa ke balai polis. Apa masalah awak? Dengan. Saya? Connor Littker telah didakwa dengan kesalahan pecah rumah, melawan pegawai tanpa keganasan dan memberikan maklumat palsu kepada pegawai penguatkuasa undang-undang. Dia dijatuhkan hukuman penjara selama 89 hari dan tempoh percubaan yang berakhir bulan lepas. Dan di situlah episod skandal hari ini meninggalkan kita buat masa ini. Jika anda suka dengan apa yang anda tonton dan ingin berhubung dengan saya dengan lebih lanjut, anda boleh cari saya di tempat seperti Instagram dengan nama Sierra Gillespie. Terima kasih kerana menonton episod skandal hari ini. Seperti biasa, saya hos anda, Sierra Gillespie, dan kita jumpa lagi pada masa akan datang.